Inna anzalna. Okey, mim satu lah bunyi. Summa nak. Summa. Selalunya nah. Summa antum bihi. Mana dengar mulut? Dia kalau dengar hidung lain bunyi. Macam mana bunyinya tu rupa je. Thumma antum bihi tamtarun. Taranum tu lama punya style. Saya sebut summa. Summa. Lagi dengung mesti. Dengung mesti ni. Khayshum. Jangan pun tengok dengan masalah jantung fokus kita. Al-Ghunnah kata dia memang salah satu sifat huruf adalah Ghunnah. Ghunnah. Jadi Ghunnah adalah saya nak buka awal. Pasal dia lah, saya nak kata ke bahasa yang ini, kesalahan besar yang rata-rata orang Melayu kita aja. Hatta kurok-kurok. Hatta kurok. Kurok tu maksudnya orang dapat title Kori lah kan. Awak tak ada Kori-Kori pun. Maksudnya tak Kori tu tak adalah Kori-Kori Taranum tu. Dia orang Kori Taranum je. Tapi Kori, ni tengoklah Kori ke kari ke apa ke. Jadi Ghunnah ni sautun hawaiyun yakhruju minal anfi la amalu lil lisani fihi. La amala lil lisani fihi. Ghunnah adalah sautun, satu suara, hawaiyun, yang udara, maksudnya dia tak ada berkaitan dengan lidah, tekak apa. Dia hawa asalnya udara. Suara yang membentuk udara yang yakhruju keluar ya. Sautun ni minal anfi, daripada hidung. Dan hidung keluar pun pangkal hidung. Sebut anfi tu memang dah jadi istilah bahasa Arab ni, disebut dengan istilah majaz. Sebut anfi maksudnya adalah aqsal anfi, ujung hidung, dengan makna khayshum. La amala lil lisan fihi, tidak ada amalan, tak ada kerja lil lisan, bagi lidah, fihi fi saut, dalam bab dengung. Lidah tak main peranan langsung. Lidah adalah untuk makharij, tapi bila dengung khayshum. Sebut mim sat dua, tutup, maksudnya saya sebut kata dia ialah makhraj bibir. Bibir tu bukan tempat dengung. Bibir tu nisbah mim sakdu, dengung hidung. Baca amma misalnya, imma sana kasrah dulu. Kalau kita baca dengan makhraj mim, memang ada dengung, tapi dengung di mulut. Jadi lidah memang kalau tak ada apa-apa tu, tapi adakah sepatutnya dengung di sini? Tak, dengung bukan di sini. Dengung mesti cuba bunyi mim sakdu, kasrah, hamzah, dengung di hidung. Macam mana bunyi? Lagi kuat. Lagi kuat, lagi sengit hidung. Lagi kerut muka. Bunyi nak? Kuat kan? Bagi bunyi. Lagi. Kalau tak kedut muka tu, mohon lah baca. Maksud saya mohon tu, dengung tak bunyi hidung betul. Baca nak? Sehari talaki baca Iqra' lagi, tengok baca saya baling dengan apa-apa lagi, muka tak kerut. Saya punya style dia tu, Tok Guru lu cengih tu. Saya dengan Ilji lu Tok Guru cengih, saya ajar cara cengih lah. Cengih pun dalam majlis, lepas tu senyum lah balik. Pasal itu kaedah nak pergi dapat. Okey, dengar tak mim satu? Imma. Lagi. Fokus kat hidung. Imma. Okey, indah nun mati, nun makhraj nun lah kan. Lidah makhraj nun lah. Tapi bukan dengung kat situ. Okey, inna. Okey, itu. Inna kan. Makhraj nun kat nun. Tapi dengung ni. Okey, letak lidah kat makhraj nun. Inna. Apa tu? Tapi dengung kat hidung. Bunyi tak? Inna. Lagi. Inna. 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 Dari segi baca saya tahu Ustaz Ustazah belaka mesti semua biasa baca dah. Cuma cara baca tu.
Cara baca tu. Cuba bunyi dengan tak bunyi kat hidung tak. Bunyi kat mulut je. Macam mana? Inna. Itu selalu yang kita baca. Itu yang selalu kita baca. Patutnya? Inna. Kuat lagi. Inna. Saya suruh kuat tu ada pasal lagi. Tengok macam lagi apa benda tu. Macam. Inna. Lagi. Biar pasal saya ngaji. Dengan apa yang guru ajar lah. Baca Quran memang muka tak handsome. Bofi lah pasal orang lelaki handsome lah kan. Yang muka tak lawa. Baca Quran mesti muka yarut. Imam ni. Pasal apa? Betulkan makhraj huruf dan sifat-sifat huruf yang kita nak tekan. Yang baca macam ni ya, baca selamba tu maksudnya ada makhraj huruf dan sifat huruf yang tak selesai tu. Itu yang macam in kuntum sadiqin. Oh. Selamba. Dia kalau yang pakar dia memang sampai akan tahap tu. Kita yang pakar baca macam tu. Tu yang jadi tak betul. Tiru Arab tak bunyi Arab. Arab yang bunyi Arab. Sikit saya sebut itu. Pasal apa? Pasal dia orang daripada latihan mungkin betul tu mesti latihan betul lah. Kalau tak, bila latihan betul, walaupun muka bersahaja, dia akan bunyi betul. Kita latihan tak sempurna, tu baca macam orang profesional, nak tiru profesional, nampak mangkor yang itu kot. Jangan tu kot bahasa. Okey. Apa yang saya nak buka ialah baru gunah tu. Dan gunah ni biasanya semua tempat-tempat yang gunah 2 rakaat. Sedia maklum, ada ke gunah yang lebih dari 2 rakaat? Kok lah pernah jumpa tajwid mana-mana Ada ke? Tak ada? Gunah lebih 2 tak ada? Gunah 1? Tak ada? Okey, kalau tak ada memang 2 rakaat lah, memang 2 rakaat pun. Miqdaru harakatain daiman fa illam saya boleh baca Arab tu tapi nanti dia makan masa lah. Macam mana pun sekali lalu untuk bab gunah saya dulu. Ada soal? Baik, kalau tak ada tu terus muka surat 62. Dia kata izharul ghunnah ada nunin musyaddadah wal mimin musyaddadah. Nak menjelaskan izhar di situ maksudnya jelas, bukan baca izhar. Memperjelaskan dengung di atas nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu. Jadi dia bagi tu inna dengan tak ada alif dengan inna dan disebut ada minal jinnati wan nas. Cuba baca tak? Minal jinnati wan nas. Baca selalunya baca macam mana? Minal jinnati wan nas. Tu langsung dengung apa mentara tu. Kering minal jinnati wan nas tu. Itu nak ceramah tu. Kalau kaedah kita jaga sikit ni penceramah kena ambil perhatian. Kita bila baca tu memang kita kosok Quran mesti baca dengan peraturan Quran. Melainkan kalau kita belajar dalam bahasa Arab ada, balaghah ada, nama dia iktibas. Maksudnya kita belajar, kita sebut ayat Quran, memang potongan ayat Quran. Kita tak sebut orang Quran, tapi memang Quran pun. Istilahnya copy paste. Bila kita tak kosok ayat Quran di atas nama iktibas, jadi tak adalah peraturan Quran. Boleh faham? Tak faham ilmiah apa saya sebut iktibas tak iktibas tu, jangan faham naik bas lah, tampar lagi. Apa tak faham tu. Kalau macam kita sebut kadang-kadang kalau Arab memang ada sebut Arab, lafaz Arab. Antara Arab dia sebut tu lafaz Quran. Jadi bila dia sebut lafaz Quran, yang memang lafaz tu lafaz Quran, tapi dia tak kosok Quran, tak adalah peraturan Quran. Dan yang tu yang Quran dia boleh baca. Walaupun lafaz tu lafaz Quran, dia boleh baca pasal dia bukan kosok Quran. Pasal
Memang lafaz dia Arab yang cakap Arab, yang memang antara lafaz dia sebut tu ialah lafaz Quran. Hak tu dia hadap besar boleh baca. Lepas tu hadap besar dia baca, jadi saya nak sebut bukan nisbah hadap besar, tapi saya nak sebut ialah nisbah peraturan Quran tu. Satu apa? Ad-dhalun minal jinnati wan nas. Orang sesat di kalangan jin dan manusia. Memang minal jinnati wan nas tu lafaz Quran. Tapi kalau memang bukan kosok Quran, baca gitulah. Tapi bila engkau kata tu ayat Quran, kama qala Allah Ta'ala fil Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca macam tu tak apa lagi. Itu celah tak mentajwid yang Quran. Quran turun dengan bertajwid, kan? Okey, baca dengan tajwid. Saya tak mau baca hak o tadi. Macam mana? Baca selalu baca macam mana? Minal jinnati wan nas. Itu selalu baca. Bagi bunyi kat hidung. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Lagi. Minal makhraj huruf jim, nun, sin itu macam sepatutnya lah. Minal jinnati wan nas. Tepi tu dia tulis contoh tu, inna sya'. Saya sebut pasal saya anggap semua ada kitab, walaupun ni tak ada kitab. Dan saya anggap apa yang ada ditulis in bracket tu boleh pandang itu, walaupun saya tak baca hak lain. Inna sya' min nasirin. Min nasirin. Untuk bawah tu. Sultanan nasira. Sultanan nasira. Fokus pada dengung tu dia khasyum. Yang lain lah. Pasal apa yang kita nak fokus tu maqasid dia tanun sabdu. Macam sultanan nasira. Dan juga sekali lagi saya sebut, saya ajar ni, saya baca dengan kuat, dengan nun sabdu saya sampai hidung hengot-hengot, mulut herot. Pasal kita belajar macam ni, istilahnya dipanggil belajar dengan cara tahqiq, kan? Belajar tahqiq, kan? Baca Quran macam ni dia panggil baca tahqiq. Baca proporsional tu dah hadar apa tu proporsionalnya baca tu. Jadi kita baca ni belajar tadika macam ni. Jadi belajar tadika macam tu. Minal jin, kalau dah proporsional nak saya baca yang selalu saya baca macam mana? Minal jinnati wan nas. Dah biasa terlatih macam tu. Dia memang bunyi situ. Tak payah tengok hidung tak apa. Memang baca memang pergi kat hidung. Tapi bila kita tak terlatih itu, hidung pun tak pernah hengot. Nak hengot pun tak apa nak pandai. Hengot pun tak apa nak jadi. Boh pergi dengan bahasa gitu. Satu apa saya nak sebut ialah saya ajar ni ialah belajar dengan kaedah tahqiq, kan? Supaya makharij khususnya tak gunnah tu dia khasyum, dan gunnah tu adalah sifat dia. Jadi mana-mana gunnah hendaklah dia baca gitu. Khusus kita tahu masih nun sabdu dan masih nun sabdu dengan contoh-contoh tu. Kemudian contoh yang mim lah, baca tak? Amma thumma amma amman tu ma lahum min kam min dan memang kaedah kita belajar budak-budak ni, walaupun harakat asal gundah 2, nak bagi tekan tu macam mana? Selalunya bagi lebih 2. Pasal apa? Latihan. Okey. Jadi susah boleh lah kaedah ustaz ni
Orang kata 2 harakat baca lebih. Memang macam tu. Apa-apa ilmu macam tu. Macam kita belajar fiqh pula. Belajar nahwu Al-kalamu huwal lafzu. Apa kalamu? Kalamu siapa macam mu? Bukan al-kalamu wal lafzu al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu. Kan macam ni tu. Siapa al-kalamu? Siapa macam mu? Jawab. Dengar saya sebut. Bin nahwi ya syekh. Baca dengan nahwu lah. Baca dengan baris. Walaupun baris tu kita tahulah 1 harakat. Tapi al-kalamu. Macam 2 harakat tau. Al-kalamu huwal lafzu murakkabu mufidu. Baca macam 2 harakat. Siapa macam 2? Jawab. Bin nahwi. Lagi. Tamrin. Nak baca baris. Ni. Inna. Siapa? Nak bagi betul dengung. Sikit. Dengan keedah-keedah itulah. Kadang-kadang orang tak belajar keedah tarbiyah dengan keedah profesional. Balik mula merepek kata dia. Habis ustaz ni ajar pendek. Macam tak tahu tajwid aja. Ingat kami tadika. Memang kau buat tadika pun. Begitu. Tak faham sudah. Saya punya style macam tu. Ada orang tak pernah datang. Dia kata apa benda ustaz ni ajar ni. Okey. Apa saya nak fokus adalah Rona. Non sadu, mim sadu. Ada soal? Tak ada tu maksudnya benda pun jelas, faham kan? Bukan benda belajar, cuma sebutan tu. Sebutan tu. Baik, di atas kaedah gunah-gunah ni, jadi mana tak dengung tu nanti namanya izhar. Izhar pun semua bab izhar lah. Syafawi ke, izhar halqi ke, semua bab izhar lah. Dan bila ada izhar, khususnya pada ahli ilm, dia akan ada nanti ada izhar qamari. Dan ada idgham syamsi. Ada gitu kan? Selalu kita jumpa ahli ilm qamariyah, ahli ilm syamsiyah tu. Ahli ilm syamsiyah dipanggil izhar syamsiyah. Izhar idgham syamsiyah. Kalau ahli ilm qamariyah dipanggil izhar qamari. Boleh faham kan? Tak bisa dengar itu. Biasa. Macam pelik je. Saya ni pakar tengok muka tau. Saya tak bisa dengar. Memang saya tengok muka saya tahu. Pasal apa panggil alif lam qamariyah tu izhar qamari? Pasal terang. Terang apa? Terang lam. Pasal apa panggil idgham syamsi? Pasal masuk. Idgham mana apa? Masuk. Masuk apa? Masuk tak bunyi lam. Kenapa pakai qamar dengan syams? Satu dua kalimah yang selalu disebut. Al-qamar. Jelas lam. Al-qamar. Apa tu? Syam. Idgham. Tak bunyi lam langsung. Aish-syams. Aish-syams. Okey. Tu idgham. Kisah. Apa saya nak fokus ialah apa nama izhar dan idgham itu. Dan khusus pada bila tak gundah. Bila tak gundah dengan ada alif lam, dia akan ada qamariyah dengan syamsiyah itu. Cuma penamaan qamar siapa? Pasal ambil daripada perkataan qamar. Al-qamar. Syams pasal ambil dari syams. Dan disebut al-qamar dipanggil izhar qamari. Izharun qamariyun. Pasal apa? Macam mana qamar tu dijelaskan lam dia, macam itulah dijelaskan lam pada alif lam qamariyah. Pada asyams macam mana diidghamkan pada asyams, macam itulah diidghamkan pada kalimah-kalimah yang lain macam mana pada asyams. Dan qamar syams tu sekali lagi sebut pasal apa? Dah jadi istilah at-tajwidi, istilah tajwid. Qamar syams walaupun kalimah lain boleh disebut, tapi dah jadi istilah dalam bab ilmu tajwid macam tu. Baik, jadi alif lam qamariyah syamsiyah pun saya tak panjangkan. Cuma atas kata gonah tu tadi dan nak jelaskan lam, nak jelaskan alif lam tu. Cuma dia akan masuk dalam bab. Jadi gonah dengan tak gonah, antara tak gonah tu adalah izhar qamari dan syamsi.
Antara yang tak gunnah tu adalah izhar qamari dan syamsi. Dan izhar qamari dan syamsi, izhar idgham, saya sebut apa? Izhar qamari dan idgham syamsi. Idgham syamsi yang tak dengung. Kalau idgham syamsi yang dengung lah. Faham tak saya yang sebut tu kan? Kalau sebut minal jin, memang dia adalah idgham syamsi. Dan di situ ada gunnah. Ada gunnah lah. Cuma bila dia tak gunnah dan dia ialah syamsi, jelaskanlah sebutan hurufnya. Kalau yang qamari, jelaskanlah sebutan huruf juga. Jadi tak ada unsur-unsur dengung itu. Baik, ada benda yang mudah tu saya tak fokus. Sekali lalu soalan tentang syamsiah qamariyah. Ada dia. Saya tak guna uslub baca satu-satu lah. Saya boleh baca tapi dia take time sikit. Pasal fokus kita ialah untuk tajwid. Jadi saya tak fokus pada baca kitab. Jadi saya akan orientate dengan bentuk tajwid. Saya tak orientate dengan kaifiat baca kitab. Okey. Saya boleh buat orientate ke baca kitab tapi take time. Lagi baca kitab boleh, tajwid tak betul. Saya tak. Pasal kursusnya kursus tajwid, saya tajwid je lah. Okey. Ada soalan tu. Kemudian seterusnya kalau tak ada soalan, muka surat 28 dah bila masuk bab izhar ni, bab sifat huruf kita tengok kepada tafkhim tarkik. Okey. Tafkhim tarkik. Tafkhim tarkik ni dia ada bab khas kalau ikut yang agak panjang juga dalam kitab tajwid. Khusus banyak bicara dia pada ra. Dan ra ni tafkhim tarkik pasal dia berkaitan dengan sifat ra. Ra dengan sifat takrir dia satu hal, dan antara sifat ra khusus yang tak ada pada huruf lain adalah ada hukum tafkhim dan tarkik dia. Cuba sekali lalu sebut tak? Sebutan saya nak sebut dengan sebutan Melayu tak? Melayu, cuba sebut tak perkataan ni. Ra alif, jim ya nun. Macam mana? Oh, dia orang dah ikut latihan pandai baca betul tu. Macam mana bunyi dia? No, dia orang dah ikut latihan keras lidah, ikut lama macam tu. Selalu Melayu sebut macam mana? Rajin. Kesilapan pada ra mengikut hukum tajwid. Apa? Rajin. Ra di atas ra. Melayu sebut ra. Ra tu adalah tarkik. Bukan tafkhim. Sepatutnya rajin. Tu ya alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil. Bukan rabbil tapi rabbil. Ya ayyuhal muddathir. Tak apa, tarkik. Nasib baik. Qum fa'anzir. Nasib baik. Tarkik. Wa rabbuka fakabbir. Nasib baik. Tarkik. Wa siyabaka fatahhir. Nasib baik. Tarkik. Warrujza fahjur. Tarkik juga. Padahal tafkhim. Warrujza fahjur. Pasal apa? Tafkhim. Melayu ni tak tera. Awal-awal lagi. Tadi rondah. Ra. Kesalahan besar Melayu adalah ra. Yang Melayu. Arab software. Kita belajar ni tuan-tuan balik pergi tengok MP3 siapa? Misyari ke? Pakai Mikari ke? Mik Bandung ke? Tak boleh lah dengan bahasa-bahasa itu kan. Pergi tengok. Maksudnya dengan ilmu yang ada, nilai. Walaupun dia orang tu apa Quran, nama masyhur, tapi dengan tengok tuku tajwid yang dia baca. Tengok betul yang dia baca. Tafkhim tarkik dia. Tu kalau sikit saya nak kata gini, pasal saya ngaji, pasal kita belajar atas format, atas talaqi dan kaedah, bukan kira masyhur. Betul tak betul? Yang tu lah. Betul tak betul? Masyhur memang kita memang tak masyhur. Tapi betul tak betul dia baca? Okey. Apa nak sebut ni? Tafkhim tarkik masih situ. Baik. Tarif yang memang tak dapat tidak saya nak baca lah. Baik. Tafkhimul harf. Ke surat 68 tu. Tafkhim
huruf. Asal mana fakhama, asal bahasa fi'il madhi daripada tafkhim tu. Tafkhim daripada fakhama, yufakhimu tafkhiman. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mana fakhuma yafkhumu fakhman. Apa tu? Mana besar? Asal mana fakhuma ni, mana dhuhuma. Bahasa kita selalu jumpa kabura, kan? Kabura yakburu. Jadi tafkhim maksudnya membesarkan. Baik, huwa ghilazun. Antara mana ghilaz, kasar, tebal lah kalau munasabah ni. Yadkhulu ala sautil harf, dia masuk di atas suara huruf. Fayamtali'ul famu bisadahu, maka penuhlah oleh mulut bisadahu dengan bunyinya. Boleh terjemah mudah gitu, dengan bunyinya, bunyi harf. Jadi ra, ra atas ro, penuh mulut ro. Kita akan jumpa nanti ada antara tafkhim, ada huruf-huruf isti'la yang kena baca tebal. Saya dah sebut bahasa isti'la tu, antaranya ialah huruf khusdutin qiz. Itu formula dia, sifat isti'la yang memang kita nak jumpa. Kita kadang-kadang tantu pun sebut salah dah, khusdutin qiz. Sepatutnya sebut tu semua huruf tafkhim, semua mesti tebal mulut, semua mesti suara penuh dalam mulut. Macam mana? Khusdutin qiz. Kita sebut khusdutin qiz. Tak pernah hafal tu, tak pernah dengar ke ni. Saya nak sebut ialah selain daripada huruf ra, kita buka ke ra dulu. Dia ada nama tafkhim, maksudnya sebutan dia nanti penuh mulut. Saya baca tu dengan saya talaqi, dengan saya mula-mula mengaji talaqi, menghadap baca Fatihah, mula-mula kena jerkah ra. Baca mesti baca Fatihah dulu, baca bismillah tu. Mula-mula saya kena jerkah dengan guru baca talaqi ra. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacanya tu dulu Baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Tafkhim. Ra besar dua bagi atas tu. Ra tu bagi atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Pak Arab, walaupun Syekh ana. Bismillahirrahmanirrahim. Out. Dari sini sifat huruf. Sifat huruf tak betul. Tafkhim dia tu. Walaupun lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Arab tak betul. Tak betul Dengar sebut tu. Apa ni? Okey, asal cerita tafkhim. Baik, tarkib pula huwa nuhulun yadkhulu ala sautil harfi fala yamtali'ul famu bisadahu wal aslu. Baik, tarkib asal mana raqqa tu. Tarkib pada raqqaqa, yuraqqiqu. Tarqiqan, kan? Tu tasrif sarafnya. Jadi asalnya yang berkata raqqa, antara mana raqqa nipis, halus, raqiq, cair, mana raqqa. Jadi kalau tarkib huruf faham tu menipis huruf. Jadi nuhul, nahala asal fi'il madhi dia mana kurus. Kurus nipis. Jadi nipis. Apa makna nipis? Nipis maksudnya satu sifat. Jadi tarkib ialah sifat kenipisan huruf. Dia yadkhulu ala sautil harf, masuk atas suara huruf. Fala yamtali'ul famu bi sadahu, maka tak penuh mulut dengan sadahu, dengan sebut akan dia harf huruf ni. Jadi ra, macam mana? Sebut bila ya ayyuhal muddatsir. Ra pula nipis, tarkib pula, kasrah pula, macam mana? Ya ayyuhal muddatsir. Okey, bila baca surah Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, tudal ra-nya ni setengah harakat, dalam setengah, lepas tu ra.
Waktu sebelum dal mati, qada, qaf bagi atas. Qaf lagi. Ra lagi. Waktu ra macam mana? Tafkhim. Macam mana baca? Lailatul qada. Tu bodal. Ra macam mana?